Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Shadaqallahul azim. Dan demi sesungguhnya kami tetap menguji kamu wahai orang-orang yang mengaku beriman, sehingga ternyata pengetahuan kami tentang adanya orang-orang yang berjuang dari kalangan kamu dan orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah kami. Surah Muhammad ayat 31. Jadi muliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi yang dijadikan kuasa surau, seterusnya kepada masyarakat muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya, keizinan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kita pada malam ini. Dan alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dibekalkan dengan nikmat Islam, iman dan juga ihsan. Selain nikmat yang lain yang banyak yang kita perolehi hasil daripada kurnia Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para seluruh keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, seterusnya para seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Jadi alhamdulillah, dan dengan ruang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini bersama-sama kita manfaatkan ke arah mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ruang yang diberikan ini juga mudah-mudahan mampu untuk kita menggunakan ke arah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung pengajian melalui kitab Riyadhus Shalihin ini, kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita masuk dalam bab sabar. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi, wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Dan demi sesungguhnya kata Allah taala, kami tetap akan menguji kamu wahai orang yang mengaku beriman, sehingga ternyata pengetahuan kami tentang adanya orang-orang yang berjuang dari kalangan kamu dan orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah kami, kata Allah Ta'ala. Ini adalah merupakan salah satu di antara cara dan kaedah Allah Subhanahu wa taala untuk menguji dan melihat sejauh mana pengakuan yang diungkapkan oleh rata-rata manusia yang mengaku beriman, sejauh mana keimanan mereka dan kebenaran pengakuan mereka dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada mereka ini terdiri daripada mereka-mereka yang hanya mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mampu untuk melepasi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana keimanan kita kepada Dia. Bila kita mengucap kedua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah pengakuan kita. Bila kita mengaku tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah,
Maka itu adalah aku janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa saja yang kita hadapi dalam kehidupan kita, maka kita mesti kembali kepada apa yang kita ucapkan. Baik kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku beriman kepada rukun iman yang 6 perkara, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menilai di mana tahap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahap mana kita berada? Pengakuan kita itu benar ataupun tidak benar? Betul ke tak betul? Kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada rukun iman. Tapi sejauh mana keyakinan yang kita bina? Maka subhanahu wa ta'ala timpakan ujian-ujian kepada orang-orang yang beriman untuk melihat sejauh mana kebenaran pengakuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pengakuan keimanan mereka kepada rukun iman. Dan juga sejauh mana nak melihat sejauh mana mereka-mereka yang mengaku sebagai beriman kepada rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala sanggup bersabar dengan ujian-ujian yang Allah taala timpakan kepada mereka. Apatah lagi mereka bersabar dalam nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau nak tengok, atau nak uji dulu. Sebab tu bila Nabi diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dia, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan akan hamba-Nya. Maka Allah Taala mengiktiraf Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya mengharungi ujian-ujian yang timpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ujian itu datang direct daripada Allah Taala ataupun datang daripada musuh-musuh yang menentang gerakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai satu ketika mana Nabi berdakwah di Taif, baginda dianiaya, baginda diperlakukan dengan orang kata penghinaan, malah baginda disakiti oleh penduduk-penduduk Taif. Itu di antara ujian-ujian yang Allah timpakan melalui manusia-manusia yang tidak beriman, semata-mata nak melihat sejauh mana kesabaran yang dimiliki oleh diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berjaya melepasi ujian tersebut. Nabi berjaya melepasi ujian tersebut. Tak cukup dengan ujian sebegitu, sehingga akhirnya Nabi kehilangan isteri dia yang tercinta. Diuji lagi dengan kehilangan orang yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Maka baginda diuji lagi. Selepas beberapa hari baginda ditinggalkan oleh isteri dia yang tercinta. Kemudian baginda diuji lagi dengan kehilangan bapa saudara dia Abu Talib. Orang yang banyak membantu pergerakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya dia bukan bela dakwah Nabi, tapi dia bela peribadi Nabi. Dia bela individu diri Nabi. Ini sebabkan Nabi adalah merupakan anak saudara dia dan orang yang paling dia sayang lebih daripada anak dia sendiri, Abu Talib. Walaupun dia mati dalam keadaan tidak Islam, tapi dia menunjukkan kecintaan dia, kasih dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana Nabi matikan Abu Talib, iaitu bapa saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada siapa lagi yang mampu memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berpengaruh di kota Mekah tak ada. Nabi bersabar dengan ujian tersebut, sehingga akhirnya Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengiktirafan Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan akan hamba-Nya. Pengiktirafan dari Allah Subhanahu wa taala atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas mana Rasulullah berjaya membuktikan keimanan dia kepada Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda berjaya bersabar dengan setiap ujian-ujian
yang ditimpakan kepada baginda secara berturut-turut, maka layak, patut dan layak bagi Nabi SAW mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Dia. Itu beza Nabi dengan kita. Nabi diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Dia, sebagai kekasih Dia. Tapi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita belum diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita yang buat pengakuan, aku ni adalah hamba Engkau ya Allah. Kita yang mengaku. Sama ada pengakuan kita diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak, kita pun tak tahu. Sebab apa? Ramai di kalangan kita hari ini gagal melepasi ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Gagal melepasi ujian. Kita melalui ujian tersebut tapi gagal. Macam kita masuk ambil periksa SPM. Kalau kita nak iktirafan daripada Kementerian Pendidikan, kita ambil periksa dan kita mesti lulus. Bukan hanya sekadar masuk ambil periksa, masuk exam, itu tak kira. Walaupun kita masuk, berapa subjek kita ambil di sebelah kan, 16 kan, kita ambil semua tak lulus, maka kita tak akan diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran. Walaupun kita masuk ambil SPM, tapi tak lulus, tak dapat pengiktirafan. Begitu juga bila kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengaku beriman kepada rukun iman, tapi kita tak lulus ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melalui disiplin-disiplin tersebut tapi kita tak lulus. Ujian-ujian Allah Taala kita lalui ujian tersebut tapi kita tak lulus. Allah timpakan ujian pada kita, hidup susah, maka kita menjalani kehidupan susah, tak sama macam orang yang senang. Kita menerima ujian tersebut, tapi masalahnya kita tak lulus. Bila mana kita telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak bersabar dengan ujian tersebut, kita menyalahkan Allah Taala, kita melaksanakan perkara-perkara yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan karena kita diuji dengan kemiskinan. Kita ditimpa kesusahan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian kepada kita. Kita melalui ujian tersebut, tapi sejauh mana kita berjaya melepasi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu dalam bab iman, bab Islam, ada ramai orang yang mampu mengucapkan ataupun mengungkapkan perkataan melalui ucapan mereka. Mereka bersyahadah, mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan keberadaan Nabi, keistimewaan Nabi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sejauh mana mereka berjaya membina keyakinan kepada apa yang mulut mereka ungkapkan, mulut mereka ucapkan, tanpa dibuktikan dengan kata-kata. Itu ada ramai orang mengucap 2 kalimah syahadah, tapi mereka tak mampu melaksanakan disiplin agama dalam kehidupan mereka. Mereka tak mampu nak menterjemahkan kehidupan Islam dalam kehidupan mereka. Mulut mengaku Islam, tapi bila tak ada keyakinan dalam hati mereka, jadi tindakan, usaha, amalan mereka tak akan menjurus kepada apa yang mulut mereka ungkapkan. Bila kita mengaku sebagai nak berjuang menegakkan agama Allah, kita mengaku sebagai pejuang kebenaran Allah, pejuang agama Allah, tapi bila Allah Ta'ala timpakan sikit ujian kepada kita tak sanggup nak hadapi, akan lari patah balik. Sebab apa? Jalan nak mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, jalan nak mendapat ataupun nak memperoleh pengiktirafan dari Allah Subhanahu Wa Taala susah, sukar. Hanya mereka yang betul-betul ada keyakinan dalam diri mereka akan berjaya melepasi ujian tersebut. So, kita hanya sekadar mengaku dengan mulut, aku pejuang Islam, tak diberikan ujian lagi, tak boleh confirm.
Lepas tu kita tengok dalam apa-apa perjuangan sekalipun, dalam usaha nak menegakkan agama Islam. Tengok dalam jemaah Islam sekalipun, berapa ramai di kalangan pemimpin yang rebah tengah jalan. Bukan ahli biasa, dan ada jawatan, ada pangkat, pun rebah di tengah jalan, berpaling daripada perjuangan Islam. Sebab apa? Mereka melalui ujian tersebut, tapi mereka gagal melepasi ujian. Allah Ta'ala timpukan ujian yang bentuk kemewahan, bentuk kedudukan, pangkat, darjat. Mereka gagal karena mereka gagal melaksanakan amanah-amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu pembuktian kita yang menunjukkan yang kita ni beriman kepada Allah Ta'ala, kita mesti buat pengakuan dengan mulut kita, dan kita kena bina keyakinan dalam hati kita. Seterusnya kita kena laksanakan dalam bentuk amalan. Bentuk amalan itu kerana kita tak boleh nak membezakan bila kita beramal setengah macam kes baru ni dah berlaku kematian dalam satu konsert di Bukit Jalil. Sebenarnya hari ini bukan 6 orang, tapi yang didedahkan kepada umum 6 orang. Tapi sebenarnya yang mati ada 9 orang yang mati di hospital, dan dia ada target. Dia target mati 15 orang. Dia bajet mati 15 orang. Sekarang ni belum lagi sampai 15 orang yang mati, baru 9 orang. Tapi yang dihebohkan cuma 6 orang. Cuma 6 orang yang mati dihebohkan dalam media masa. Tapi sebenarnya yang mati sekarang ni terdapat maklumat dah 9 orang. Daripada 14 orang yang kritikal tu hari, mati lagi 3. Menjadikan jumlah 9 orang. Daripada 6 campur 3, 9 orang. Yang beden tu pun kemungkinan ada lagi, daripada bajet 15 orang akan mati. Rata-rata yang mati tuan-tuan, kalau kita tengok orang Melayu yang bukan Islam tu berapa orang je? Yang ramainya orang Melayu yang mengaku beragama Islam. Memang kita mendoakan supaya dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu kita juga sedih benda ni berlaku di kalangan umat Islam, apatah lagi remaja-remaja, anak muda kita, kaum wanita kita, yang dikatakan sebagai bakal pemimpin masa depan. Tapi kalau kehidupan mereka tidak dibimbing melalui saluran ataupun radar agama Islam, maka mereka akan ikut radar-radar yang lain. Bila berlaku kematian tuan-tuan, kita tengok, kita dapat orang kata surat yang hantar oleh abang dia, lalu dia masuk dalam Facebook dan sebagainya. Dia kata tolong jangan pandang hina pada adik dia, arwah adik dia ni, sebab adik dia seorang yang baik. Dia kata adik dia seorang yang baik, disayangi oleh ibu bapa dia, disukai oleh kawan-kawan dia, rakan-rakan dia semua. Jadi dia akan cuba untuk membersihkan nama adik dia. Sebab adik dia orang yang baik. Dia kata tolong minta doa, jangan, orang kata dia minta tolong jangan hina arwah adik dia, disebabkan adik dia ni seorang yang baik, dia kata. Lepas tu di sini kita kena faham juga, baik dengan amal soleh itu berbeza. Dia buat baik dengan orang, belum tentu dia buat amal soleh dengan Allah Ta'ala. Kalau buat baik orang bukan Islam pun ada banyak, ramai boleh buat baik, tapi adakah mereka mampu buat amal soleh? Sebab tu tuan-tuan, kita kena beza. Ni amal baik, tapi belum tentu amal baik itu jadi amal soleh. Nak dapat title baik ni bukannya susah sangat tuan-tuan. Belajar kawan minum kerap sikit, belajar kawan minum, makan roti canai semua, belajar masuk tengok wayang. Orang katanya, oh dia tu macam mana? Oh baik, selalu belajar aku masuk panggung wayang.
Tapi adakah itu amal soleh? Dia belanja, kami masuk tengok bola, beli tiket tengok bola, masuk konser semua dia belanja. Baik dia ni bagus, dia buat kawan. Itu pada pandangan kita, tapi pada pandangan Allah di sisi Allah Ta'ala macam mana? Sebab pengakuan mulut kita tu dia tak menjurus untuk membina keyakinan kita kepada apa yang kita ungkapkan sebelum ni. Tak selari dengan syahadah kita, pengakuan kita tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul, kita kena beza, kena faham betul-betul. Amal baik belum tentu menjurus kepada amal soleh. Yang nak tentu kedudukan kita tu adalah amal soleh, bukan amal baik. Nah, kebaikan ni hanya pada pandangan mata orang, pandangan mata manusia. Kalau kita semayang sekali, tetapi kalau kita nak mendapatkan pandangan baik daripada mata orang, mata umum, kita akan dapat pandangan baik daripada masyarakat. Orang tengok dia ni, budak ni bagus lah, rajin semayang, bersurau pun rajin. Tapi kalau kita tak bina amal soleh, kita tak bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak melaksanakan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun kita kerap main surau, main masjid, buat amal kebaikan apa semua pun, kita tak akan jadi amal soleh. Kalau kita buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita buat kerana kita nak pandangan masyarakat, nak pandangan umum, pandangan baik orang pada kita, nak orang bersangka baik dengan kita, kita akan dapatlah sangkaan baik itu. Jadi masalahnya apa saja yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, amalan kita ini, kita nak mendapatkan pandangan kasih daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita nak minta rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita nak keredaan Allah, kita nak rahmat Allah, maka ada disiplin-disiplin kita, kaedah-kaedah yang perlu kita turuti. Bukan boleh kita nak keredaan Allah, kita nak rahmat Allah, kita nak amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala, tapi kita ambil cara dan kaedah yang lain yang dibawa melalui ajaran agama Islam. Untuk orang bukan Islam, dia buat kebaikan kerana dia nak, dia juga mengharapkan pandangan kasih daripada masyarakat dan juga Tuhan. Dia juga nak Allah Ta'ala pandang amalnya, tapi oleh kerana dia buat amal tanpa berdasarkan kepada disiplin, tanpa menggunakan kaedah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syarat tidak Rasulullah mesti benda kebaikan itu berasaskan kepada Islam. Dia tak Islam tapi dia buat amal kebaikan, tetap jadi kebaikan tapi tak jadi amal soleh. Itu beza. Yang kerana kita tak faham betul-betul. Sebab itu kadang kita mempertikaikan, seolah-olah mempertikaikan kejabat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepalah anak aku baik ni dengar kata semua tapi mati dalam keadaan hina, dihina oleh seluruh masyarakat. Kerana kita macam-macam, kadang cita-cita kampung suat kapur apa semua, budak ni baik, tiba-tiba mati kena tembak dengan polis sebab mencuri, sebab nyamuk, sebab merompak. Sepanjang saya kenal dia ada berjiran dengan dia ni baik, suka tolong orang apa semua. Tiba-tiba hari dia ditangkap kerana merogol. Dia ditangkap kerana pecah amanah. Itu kita kena beza. Baik, siapa-siapa pun, walau sejahat mana manusia tu, tetap ada nilai kebaikan dalam diri dia. Sejahat-jahat manusia tetap akan ada nilai baik dalam diri dia. Dan sebaik-baik manusia pun kata dia ada juga melaksanakan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lain daripada Nabi, lain daripada Rasul. Maksud kita ni tak maksud. Kadang kita rasa kita ni buat kebaikan, kita ada nampak anak perbaik tu, nama perbaik apa dia tu, dia anak dia tengok merempit sana, merempit sini,
meragut sana, meragut sini. Kita nampak kesilapan orang, kesalahan orang. Memang kadang anak kita tak rempit, anak kita tak meragut. Tapi anak perempuan kita dedah aurat, kita tak tegur. Dedah aurat pun salah juga, dosa juga di sisi Allah Ta'ala. Cuma di sisi undang-undang dunia ni saja, tak kata dia tu punya jenayah. Dedah aurat dia bukan jenayah. Tapi hamba rempit, meragut tu dikatakan jenayah. Sebab undang-undang dunia. Dosa ke tak dosa? Dua-dua dosa. Kita pun dosa, orang lebih itu pun dosa. Dia dosa sebab apa? Sebab biar anak dia meragut, nyamun, ngacau anak orang, bini orang pun kacau. Anak kita tak kacau orang, tapi anak kita dedah orang. Sama juga dapat dosa. Tapi dalam kehidupan dunia kita tak fokus pada hukum agama. Kita lebih terarah kepada undang-undang ciptaan manusia semata-mata. Karena kita mahu tu apa, surau pun tak pernah pergi, ceramah-ceramah pun tak pernah pergi. Kadang kita siap confirm masuk akal hari ni. Wah, kita ambil alih kejatuhan. Kita ambil alih kejatuhan. Kadang kita sering main surau, main masjid. Kadang kita buat kesilapan yang kesalahan yang kita tak sedar. Kita sering main mengaji, main jemaah semua tu. Tapi waktu dosa dan pahala tu ada hak masing-masing. Dia ada hak ataupun ada haluan masing-masing. Tak kisah Datuk Lebai, kata imam, kapakah semua. Lepas tu setiap orang yang baik tu bukan maknanya dia tak pernah berdosa. Bukan maknanya setiap orang yang jahat tak ada langsung nilai-nilai kebaikan dalam diri dia. Ada. Bila kita tak muhasabah, kita tak terjemahkan dalam kehidupan kita dengan nilai-nilai kebaikan. Kadang kita tak boleh nak beza. Kalau kita lu kata kawan tu jahat, kawan ni, kadang kita tak lepas dah kepala pun kita balik, kadang tu kita tipu juga. Atau bercakap apa tak? Atau bercakap mak ayah pun kadang kita tipu. Kadang itu benda tu kita tak sedar. Kita dah nampak hak orang, hak kita, kesilapan kita tak sedar. Ataupun kesilapan kita cuba tutup. Cuba tutup hukum. Semalam tengok cerita apa, drama apa? Al-Qazzar. Tengok cerita Al-Qazzar. Drama dekat Astro. Seolah macam tu lah, sampai dia digelar sebagai Al-Qazzar tu, menipu. Karena dia nak kepada nama. Nak supaya orang sanjung dia, nampak dia macam orang alim. Kenapa? Kalau kita topeng hari ni, topeng orang Islam hari ni bukan hanya topeng yang tutup muka. Kadang kopiah dia boleh jadi topeng, pakaian dia jadi topeng. Topeng bukan hanya sekarang untuk tutup muka dia, tapi topeng untuk menutup, orang kata, perilaku dia. Hari ni yang banyak berlaku ke atas orang Islam hari ni, umat Islam hari ni. Karena kita menyangka sesuatu yang tak selari dengan hukum agama. Kadang kita tengok orang ni rajin dia untuk pakai jubah dia. Kadang kita rasa baik, memang husnuzon, tak ada masalah. Kadang tengok dia pakai, tengok rapu-rapu, pakai seluar jeans, tak pernah pakai baju Melayu, main semayang pakai seluar jeans, pakai baju t-shirt dia, main semayang. Memang dari segi sifat dia pakai jubah tu lagi baik, segi kepercayaan kita pada dia. Tapi sebab tu kita jangan, orang kata, tertipu dengan topeng ni. Jangan kita mudah tertipu dengan topeng. Kadang hari ni orang nak buat jenayah ni tuan-tuan. Kadang tu dia pakaian dia tu lebih alim daripada kita ni, kalau kita tengok. Serban dia tu lagi besar daripada kita. Janggut dia lagi panjang daripada janggut kita. Jubah dia tu lebih melihat daripada jubah kita pakai. Tapi dia pakai itu bukan kerana nak mengikut sunnah Nabi SAW, tapi kerana mengelabui mata orang ramai. Nampak dia beramal lebih hebat pada kita lagi, tapi tujuan dia beramal bukan kerana nak melaksanakan amal soleh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi amalan dia
kerana mengelabui pandangan mata orang pada dia. Mana husnuzon ni kita kena ada hak dia, baik sangka ni. Kalau kita terlalu husnuzon, kita langsung ada prasangka, prejudis kepada siapa-siapa pun, kerana dia boleh bawa bahaya kepada kita juga. Bagi Islam, kita tak bersabar dengan ujian, ada sampai peringkatnya. Kita nak bersabar dengan ujian, kita nak bersabar dengan musuh, ada haknya. Kalau orang ramai jijak, duk hina Islam, hina agama kita masih nak sabar tu ujian Allah Ta'ala atas kita. Tanpa kita melaksanakan tindakan, tanpa kita, orang kata, mengurus emosi kita dengan betul. Sampai satu peringkat kita bukan lagi sabar, tapi kita menanamkan perasaan dayus dalam diri kita. Sabar ada peringkatnya, ada hak dia. Kalau hari ini Islam dihina, dimaki, orang Islam sahabat-sahabat kita selama kita disakiti, dizalimi, kita harus sabar. Tanpa pembelaan. Bagi Allah Ta'ala timpakan ujian-ujian ini kerana nak tengok siapa dia yang betul-betul bersabar dengan ujian Allah dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan melakukan ketaatan kepada dia. Kalau benda yang tak bawa kepada ketaatan, kita tak boleh sabar. Tak perlu kita nak bersabar. Tapi kita kena bersabar dalam perkara yang terarah kepada amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak meneruskan kehidupan kita kalau mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana nak main semayang ada saja ujian-ujian, halangan-halangan kerana tu. Bukan nak main kerana nak buat semayang. Kerana time nak semayang tu dah selesai, orang telefon kering. Telefon pun macam orang nega pasal malam tu, time nak berhenti semayang tu lah orang pakai main. Beli cat kerja lah, beli yak-yak soya lah, apa lah, tu lah. Jangan tengok kita ni mengucap saja dengan mulut ke ataupun dengan keyakinan kita dan amalan kita. Satu seorang, kebanyakan manusia ni, orang Islam ni, dia cakap Islam dengan ucapan dia saja, tapi amalan dia tak ada, kosong. Dia niaga kartu kerana dia bagi sedekah. Bagi sedekah dekat orang yang minta kartu dia bagi tak payahlah, tak payah bayar. Itu amal baik. Tapi berniaga sampai tak semayang, macam mana boleh jadi amal soleh? Benda tu tinggal semayang, tinggal kewajipan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita takut berniaga tu asal dia tak harap, harus. Sampai kita meninggalkan surah agama, surah Allah Ta'ala, itu kita khawatiri rezeki yang kita peroleh dengan meninggalkan perkara yang diwajib, yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bawa kepada harap. Sebab itu dalam bab agama ni kita nak kena benar-benar mengetahui, benar-benar memahami, nak kena belajar, nak faham, nak erti, kena mengaji, kena belajar. Tapi masalah kita ni kadang tu kita taklid buta. Taklid buta. Waktu dalam soal hukum fiqh, kalau tu kita tak faham apa hukum taklifi. Hukum taklifi pun kita tak faham, tak secara jelas. Hukum taklifi yang 5, yang wajib, haram, sunnah, makruh, harus. Bila kita tak faham, kita dah dengar pula ada orang bawa cerita ni, tambah lagi satu, bid'ah pula lagi satu. Hukum apa? Bid'ah. Ada pula hukum bid'ah lagi. Itu kita nak kena bagi faham dekat masyarakat. Bid'ah tu dia bukan hukum. Bid'ah tu ialah suatu amalan yang berbentuk ibadat yang Nabi tak buat tapi kita buat. Itu nama dia bid'ah. Bid'ah dia ada yang hasanah dan ada yang dhalalah. Bid'ah yang bawa kebaikan dan juga yang bawa kesesatan. Kalau yang bawa kebaikan, tak ada masalah, kita boleh buat. Bukan semua bid'ah ni sesat. Kadang kita terikut dengan orang. Nampak
ada kopiah pula atas kepala dia, nampak janggut pula, dia keluar kenyataan macam tu macam ni, kita pun terus percaya, bukan jalan-jalan orang pun. Balik luar negeri, mengaji. Kita terus percaya bulat-bulat. Padahal kopiah dia pakai tu topeng, janggut dia topeng. Kita pun tak tahu sejauh mana ketinggian ilmu dia. Tapi kalau kita belajar asas daripada mula, kita pun tak payah orang nak cerita, kita tahu lah. Ini kadang kita bukan cakap hukum taklifiyah 5 berkaitan dengan 5 hukum ni dengan bid'ah tu kita keliru. Sunat dengan sunnah pun kita keliru orang. Mana satu sunat, mana satu sunnah pun kita keliru. Sebab tu kadang kita tengok, pakai jubah dia, sunnah Nabi. Abu Lahab pakai jubah dia dulu. Abu Lahab pakai serban. Tapi tak lawan Islam, dia nombor satu. Walaupun pakai jubah, pakai serban sekalipun, tapi kalau lawan Islam, tak respect kepada perjuangan Nabi SAW, menolak risalah Nabi SAW, maka dia tak dapat sunnah Nabi. Dia dapat sunnah Abu Lahab. Walaupun serban dia besar, jubah dia melerai-lerai. Kadang 2 lapis jubah saja 2 lapis pakai. Tapi kalau dia pakai serban, dia pakai jubah dengan niat nak ikut kaedah pakaian Nabi SAW, dan dia mengikut segala apa yang dibawa oleh Nabi SAW, itu baru dapat pahala sunnah. Pahala sunnah dapat, pahala sunnah pun dapat. Tapi kita pakai baju Melayu ni dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah kita tak dapat. Kita tak dapat pahala sunnah, tapi kita dapat pahala sunnah. Walaupun kita pakai seluar jin. Cuma ni dari segi siqah, orang kata kepercayaan, pakaian penuh jodan, sikit akhlak. Sebab apa kita pakai baju Melayu dapat pahala sunat? Sebab kita tutup aurat. Tutup aurat. Yang tutup aurat tu yang sunat. Kalau ikut sunnah, perempuan tak ada, takkan nak pakai jubah macam Nabi pakai, nak pakai serban. Perempuan tak ada peluang nak ikut sunnah. Tapi berpeluang untuk mendapatkan pahala sunat. Lepas tu hukum taklifi tu dia tak ada sunnah, tapi dia sunnah. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Kerana benda ni yang kadang ramai di kalangan masyarakat kita yang keliru. Tak faham mana satu sunat, mana satu sunat. Yang sunat ni bila kita tutup aurat, sebab kita nak ambil, orang kata ajaran daripada Nabi SAW, kita tutup aurat kita, maka kita dapat pahala sunat. Walaupun Nabi tak pakai seluar jin, Nabi tak pakai baju Melayu, Nabi pakai jubah, tapi tutup aurat, kita dapat pahala sunat. Nak sunnah, kita ikut cara Nabi pakai. Niat nak ikut dia, mesti ada niat kerana nak ikut cara pakaian Nabi, baru dapat pahala sunat. Kalau kita pakai serban, pakai jubah, tak niat kerana nak ikut cara pakaian Nabi, tetap tak dapat pahala sunnah. Tak dapat, tapi pahala sunat kita tak dapat sebab tutup aurat. Kerana di situ yang kita keliru. Sebab kadang kita tak tahu asas dia, wujud pangkai kita tak tahu. Yang kita duk cara, yang kita orang kata duk bertelagah, sekarang kita duk bersisi pendapat tentang masalah-masalah ranting. Waktu di setiap ujian-ujian yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, atau timpakan kepada kita, kadang kita tak tahu hikmah di sebalik kejadian tersebut, hikmah di sebalik musibah tersebut. Yang pertama, Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana keyakinan kita kepada pengakuan mulut kita. Sebab ucapan syahadat itu perkara yang berkaitan dengan soal pengakuan kita, mulut kita. Rukun Islam melibatkan soal zahir. Rukun iman melibatkan soal zahir, soal batin, soal dalaman kita. Kalau zahir nampak okey, tapi masalah batin pula
Tak okey bukan rumah syahwat. Masalah batin ni. Dalaman kita tu, keyakinan kita tu, soal hati kita. Kepercayaan kita kepada rukun iman. Soal hati kita, keyakinan kita. Mulut hanya pengakuan. Islam kita tu pengakuan mulut kita. Tapi kalau mulut kita mengaku keesaan Allah Ta'ala, tapi kita tak ada keyakinan, maksud amalan kita akan lari daripada pengakuan kita. Sebab tak ada keyakinan. Kalau kita ada keyakinan kepada apa yang mulut kita ungkapkan, takkan kita nak hadir ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak berhibur, tapi kita berhibur dengan hiburan-hiburan palsu. Banyak cara-cara, kaedah-kaedah, semua Islam dah bawa dah. Nak berhibur macam mana, kaedah dan disiplin-disiplin tertentu. Tapi kita tak mau guna kaedah yang Islam bawa, kita ambil kaedah yang lain daripada Islam. Nak kena pergi konsert, nak kena pergi pub, nak kena tunggang arak, nak kena suntik dadah, nak kena telan dadah dulu. Konon-kononnya kita akan dapat ketenangan, kita akan dapat kepuasan. Itu adalah palsu semata-mata. Itu kita sebagai orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita yang sering mengaku yang kita ni memperjuangkan agama Islam, kita ni sebagai pejuang agama, maka kita kena melalui ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita kena melepasi ujian-ujian tersebut untuk mendapatkan pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru sampai kita mati, kita tak tahu Allah nak iktiraf kita bila. Kita tak mengharapkan Allah Ta'ala iktiraf kita selepas kematian kita. Kenapa kita tak tahu Allah iktiraf kita, kata iktiraf kita tak tahu, kita tak ambil peduli pun. Tapi tanggungjawab dan kewajipan kita kena buat, kena laksanakan. Bukan nanti ni boleh ke tak boleh dapat iktiraf Allah Ta'ala mengaku ke tak punya hamba dia. Tak pun dosa banyak, buat maksiat banyak, tak terima. Kerana kita pun terus lalai, leka, berputus asa dengan ujian yang akan timpakan kepada kita. Akhirnya kita akan lari daripada radar Islam. Kita lari daripada radar Islam, akhirnya tak dapat dikesan. Membuatkan iman kita tak dapat dikesan. Allah Ta'ala tahu lah setakat mana. Sebab iman tu ada kalanya dia meningkat, ada kalanya dia turun. Dan ada ketika iman tu boleh hilang terus daripada diri manusia. Diri seorang Islam, diri seorang yang beriman tu, mengaku beriman. Sebab tu kita nak kena jaga iman, kita nak kena jaga, jangan sampai hilang. Sekarang kalau nak bagi surut pun kita tak mau. Walaupun ada ketika iman kita ni surut, gerah itu menurun. Sama macam air kelempangan kita hari ni. Dia ada waktu naik, musim hujan dan naik, air tu naik. Tanda alas itu menunjukkan air itu banyak. Kadang musim kemarau, air itu turun sampai terpaksa dicatu. Air itu terpaksa dicatu. Sebab apa? Sebab air kurang. Iman dia bukan macam air. Iman dia ada naik, dia ada turun, dan ada kalanya dia boleh hilang daripada diri seseorang. Lepas tu kita nak kena jaga. Sebab apa? Iman ni bukan benda yang boleh dicatu oleh siapa-siapa. Bukan jenis jatuh iman ni. Lepas tu iman bila kita berpegang dengan rukun iman, kita kena pegang secara jazam, secara pasti. Kita simpul ikat nanti. Tak boleh dileraikan, tak boleh digugat oleh mana-mana pahaman, mana-mana apa sekalipun. Mana-mana fikrah, mana-mana kata ancaman-ancaman daripada apa sekali. Jangan sampai iman kita, ikatan iman kita, akidah kita boleh terlerai daripada diri kita. Biar kurang sikit pun tak apa, tapi kena cepat-cepat topak. Sama kalau kita pakai pun, topak kurang tak habis lagi pun, cepat-cepat kita topak. Ada pun tengok, ada punya tarikh dia, sampai isu je. Sampai isu topak misah. Isu
Kita tengok jadual, tengok isu ni banyak ramai nak kena telefon, nak kena hubung semua. Malam ni kita top up siap dah. Walaupun isu nak guna, kita top up siap dah. Karena top up tu dah ada lagi, kita top up lagi. Sebab keperluan. Tapi tak iman kita tak nampak sebagai satu keperluan. Betul ulama kata, aku heran melihat manusia ini. Mereka sanggup meninggalkan makanan yang sedap-sedap karena dikhawatiri akan terkena penyakit-penyakit. Ramai manusia sanggup menghindari makanan yang sedap-sedap karena takut dihinggapi oleh penyakit. Tapi mereka tak sanggup meninggalkan dosa karena takut kena neraka. Keyakinan kita, ini kata soal keyakinan. Tauhid kita ni, kita sanggup dengar doktor pesan, tak boleh makan manis-manis sebab ada kilang gula kat badan kita. Kita pun tak makan manis-manis, makan nasi pun sikit-sikit lah. Tak berani makan banyak sebab takut penyakit nak main lah. Tambah umur orang sudah 40 lebih lah. Pelan-pelan makan apa semua nak kena jaga. Makan nasi pun kena beras perak, beras orang tak makan beras perak. Takut banyak kaji. Nak jauhkan daripada kaji, perut nak kena kenyang. Tapi nak makan banyak tak boleh, kecuali beras perak. Belilah beras perak. Masak sebab apa? Walau tak sedap tak apa lah, jadi boleh makan, kenyang juga. Kita sanggup jauhkan makanan-makanan yang sedap daripada diri kita kerana takut dihinggapi dengan penyakit. Sebab doktor bagi tahu keyakinan kita kepada doktor, kepada manusia, kepada selain daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cerita lama dah dalam Quran. Kalau buat dosa tu balasan dia neraka. Buat dosa balasan dia neraka. Kerana kita ada penyakit dah kena mau. Jalan pakai tongkat lagi macam apa tu. Tak larang dah. Tapi main tak pesta muda-mudi tu dia buang tongkat tu. Sanggup pantang makan sanggup. Tapi tak nak buat dosa ni dia tak sanggup tinggal tuan-tuan. Walaupun nak tahu cerita lama dah buat dosa tu. Tempat dia dalam neraka. Bukan orang lain tuan, kita kan. Kita sendiri. Orang bagi makan ni sedap dan kayus. Dia doktor pesan hari tengok puan rian barusan kira. Ada liok-liok, meleleh-leleh orang kan. Nak makan tak boleh, tak berani makan lah. Tak lagi pakai tumbang situ ya. Dah picit minggu lepas pula tengok 20 kat atas lah, tengok gula. Bukan belah-belah 20 kat atas lah. Kita pun sanggup tinggal juga. Tapi tak dosa kita tak sanggup tinggal. Tapi mulut kita ada minta Allah Ta'ala minta jauh daripada neraka Allah. Minta syurga selalu. Tapi disiplin kita, amalan kita tak menjurus kepada apa yang kita nak. Untuk ramai manusia ini sanggup meninggalkan makanan yang sedap-sedap kerana takut dihinggapi penyakit, tapi mereka tak sanggup meninggalkan dosa untuk menghindarkan diri daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ingat nak hindarkan diri dari neraka hanya meminta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala aku tak mahu neraka, azab betul kenal. Gamaknya macam tu lah tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Oh, minta selalu. Doa tu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta redha kau dari syurga kau. Dan aku minta dijauhkan daripada murka kau dan neraka kau. Benda yang kita minta dengan benda yang kita amalkan tak sama tu. Kata kita minta dengan mulut kita, tapi amalan kita menjurus kepada apa yang kita tak mahu. Mulut minta syurga, tapi amalan kita membawa ke neraka. Itu masalahnya. Sebab kita tak boleh nak disiplin diri kita dengan kaedah, dengan radar daripada agama Islam. Kita nak ambil radar yang lain. Itu yang kesan tak boleh jumpa. Kesan tak boleh jumpa. Kemudian kata ulama lagi, dia kata apa?
Ramai manusia hari ini sanggup menyediakan suasana yang selesa untuk berdepan dengan kematian yang kecil. Apa dia kematian yang kecil, tuan-tuan? Tidur. Nak tidur, nak istirahat. Rumah musim panas kemarau ni, beli aircon tambah 4 ni, satu bilik 4 aircon. Pasang kipas ceiling lagi, betul lah, kipas diri lagi. Punya nak pergi selesa. Nak tidur ya. Belah kanan peluk ini, belah kiri jadi bel belah otak tu nak pergi selesa. Dengan bantai peluk lagi. Sebab apa? Kita nak selesa untuk berdepan dengan kematian yang kecil. Tapi berapa ramai di kalangan manusia hari ini yang sanggup berbelanja, menyediakan bekalan untuk berhadapan dengan kematian yang besar, kematian yang sebenar. Tak ramai juga. Kita sedang kita nak tidur mana tu, bilik tu dia dengan aircon, dengan apa seperti ya, dengan penyembuk wangi apa semua segala bagai. Kadang nak main surau kadang tu pakai anak kadang ya kadang tu. Memang ada para sunat tutup orang tu, tapi dari segi tu kata, dari segi orang kata akhlak dia. Kadang tu nak main surau dengan nak main pasal malam tu sama pakaian dia, tak boleh. Tuan kena bagi dia hebat lah, nak berdepan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu lebih maharaja daripada segala raja dalam muka dunia ni. Kita jumpa raja takkan nak pakai baju jumpa campik. Siap kau dengan tengkolok, dengan baju Melayu hitam, dengan kain samping apa semua. Baru nak menghadap raja dunia. Raja Bomo pakai kod dah, tai dah ni. Raja Bomo tak ada lah pakai tasbih besar dekat tengkok tu. Tak badut kain basah lah. Dulu kampung tu Bomo ni badut kain basah lah. Kain basahan atas kepala dia tu. Lah tak ada pakai kod dah. Kita nak jumpa raja pun kita pakai pakaian yang paling lawa. Sanggup sewa. Sebab nak menghadap raja. Bukan kata nak menghadap raja. Majlis kumpul sudah lah. Sanggup sewa jumpa. Baru nak menghadap. Sama-sama kita dalam dunia tu. Tiba-tiba bila kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pakai Masya Allah. Itu kalau sampai kita nak menghadap Allah Ta'ala pakai bila kita tak jaga pakaian kita kerana sebab tu amalan kita tak terima. Dia mencari iman kalau kita sendiri berkena nak tegak kerana tu ish. Tapi kena tegak juga. Nak jumpa Ta'ala pakai baju bila dia sujud tu nampak orang dia. Nampak umur pakai baju adik dia. Ramai hari Jumaat boleh tengok tuan. Mungkin perempuan tak orang tak berkesempatan nak tengok. Biar laki-laki jemaah Muslim boleh tengok. Pergi kat masjid, mana-mana masjid pun ada, kita akan jumpa. Maya nampak pakai pakaian biasa. Tapi tak cukup sifat dia. Sebab apa? Bila dia rukuk, dia sujud, terdedah di belakang dia. Itu maksudnya kita tak faham agama, kita jelari daripada radar agama Islam. Kalau kapal terbang lari daripada radar tak boleh kesan kita heboh satu dunia. Tapi iman kita kerana tu, pengakuan kita Islam, kita tak ikut radar agama Islam. Adakah kita ambil peduli? Tak salah kita nak berdoa, nak semayang hajat, nak minta kepada Allah Ta'ala, minta ditemukan semula, dikembalikan semula. Tapi macam mana iman kita ni lari makin jauh ni? Berapa banyak kita minta kepada Allah Ta'ala, minta dikembalikan. Masyarakat kita yang terus hanyut dalam kelekaan dunia. Anak-anak kita, keluarga kita terdedah dengan masalah-masalah sosial, masalah akidah, serangan-serangan akidah. Berapa ramai di kalangan kita yang bermohon kepada Allah Ta'ala, minta doa, baca Yasin, semayang hajat. Kadang anak kita tak semayang pun kita tak doa. Tak semayang hajat bagi anak kita ni ikut panduan agama, kembali melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, tak ada pun. Tapi time dia nak paisa,
Lepas tu lagi tau, penuh masjid-masjid, surau-surau, jumpa tu imam, pergi sekolah-sekolah agama, jumpa bagi 30 ringgit, suruh tu imam baca doa bagi anak dia, tulis baca. Hak mati pun tuan-tuan, kat Bukit Jalil tuan-tuan, pelajar universiti, institut pengajian tinggi, awam juga swasta. Mereka cemerlang dalam akademik, dalam pelajaran mereka, tapi disebut nilai agama tuan-tuan. Walaupun dia baik dengan keluarga dia, dengan kawan-kawan dia, tapi amal soleh dengan Allah Ta'ala itu macam mana? Itu persoalannya yang kita nak persembahkan kepada Allah Ta'ala selepas mana kita meninggalkan dunia yang fana. Tuan-tuan, itulah Allah Ta'ala kata, aku nak tengok sejauh mana mereka-mereka yang mengaku beriman kepada aku ni, bila mana aku timpakan ujian kepada mereka, aku nak tengok sejauh mana mereka berjaya melepasi ujian tersebut dalam melakukan ketaatan kepada aku. Itulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu dalam bab yang berkaitan dengan agama, dengan akidah kita kena ada sensitif. Sifat sensitif tu kena tinggi. Kita kena bina keyakinan, kita nak kena bina. Sama macam kita tanam pokok, kita nak kena berbaja dia, kita nak kena siram air. Bukan kita tanam-tanam, kita biar macam tu saja. Kita mengucap dua kalimah syahadah, kita mengaku ada iman dalam diri kita beriman kepada rukun iman, tapi kita tak semai, kita tak baja dia, kita tak siram dia dengan amal-amal soleh. Maka iman kita juga tak akan berkembang, sama pokok tadi tak akan berkembang. Nak cari baja, dia kena berbaja yang bersesuaian dengan pokok tadi. Kita kena siap dengan air yang elok. Ni perlu tanam pokok, perlu kencing hari-hari kat pokok tu, mampu ya. Sama juga kita mengaku Islam, kita nak beramal, kita kena beramal dengan amal soleh. Bukan hanya sekadar amal yang orang nampak amal kebaikan saja, tapi tak jadi amal soleh, maka dia tak bawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita tanam pokok lah, kita tak bubuh banyak yang tak sesuai, maka pokok tu dia akan terbantu pembesaran iman kita macam tu juga. Bila kita mengaku beriman tapi kita tak bubuh baja, kita tak siram iman kita dengan amal-amal soleh, maka iman kita dia akan menyusut. Dia tak naik-naik lah. Sama macam pokok tadi, dia akan mengecut, lama-lama mampu. Macam iman kita juga, kita takut akan turun lenyap daripada diri kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita cukuplah sekali saja kongsian pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam ni, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mengharapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan pandangan kasih kepada kita dengan memberikan kekuatan kepada kita dan usaha kita nak melepasi ujian-ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kata kita. Biar kita diberikan ujian Allah Taala, kita minta banyak mana pun tak apa. Allah Taala nak minta bagi ujian banyak mana dekat kita pun tak apa. Tapi kita minta Allah Taala tingkatkan iman kita untuk berhadapan dengan ujian-ujian tersebut. Mudah-mudahan Allah Taala tetapkan kita di atas landasan ataupun radar Islam, radar agama Islam. Yang mana dengan radar sajalah yang mampu untuk menyelamatkan kita, membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang baik tentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik tentang ulama diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang nak berinfak boleh masuk ke dalam tabung tu. Dan esok anggota sukarelawan kita akan ke Gaza esok. Akan ke Gaza 22 hari bulan esok. InsyaAllah lebih kurang 6 orang, tak ramai. Sebab sekarang ni bila dia dah sekat border tu, tak boleh masuk, terowong-terowong pun dah dimusnahkan. Dan juga kerajaan sementara di Mesir, Otorita Tentera sendiri pun dia memutuskan hubungan dengan anggota-anggota Hamas. Dia dah labelkan Hamas ni sebagai pengganas. Jadi lebih kurang 30,000 anggota-anggota Hamas yang berada di sekitar Mesir
mereka diusir, ditangkap dan sebagainya. Jadi kita nak pergi sana, kerana tu boleh pergi, cuma je kita nak kena bayar. Nak kena bayar kepada kerajaan Mesir, kena bayar dekat border dan sebagainya, boleh masuk sana. Seorang lebih kurang RM2,700. Oleh kerana kita bawa bantuan, bawa pun Gaza kena serang lagi. 2 hari lepas pun seorang budak tembak, umur 15 tahun kena tembak. Sampai sekarang pun kita tentang lagi semalam, kita dapat maklumat jenazah dia tak diberi kepada keluarga dia lagi. Umur 15 tahun, tak tahu kesalahan apa, ditembak. Pada tempat-tempat lain dibedil lagi oleh Israel rahmatullah. Pada tahu lah, tak ada bantuan kurang sekarang ni. Jadi kita cuba salurkan bantuan, lebih kurang 6 orang. Sukarelawan kita akan datang ke sana. Kita tak boleh pergi dalam jumlah yang besar. Kalau nak pergi jumlah besar, kita terpaksa bayar banyak dekat Mesir. Dan ketua adalah orang kata kutipan sumbangan-sumbangan daripada masyarakat Malaysia. Jadi kita cuba hadkan penggunaan kita terhadap dana tersebut. Kita nak sampaikan dana tersebut kepada umat Islam di Gaza, insyaAllah tuan-tuan. Itu tak boleh infak dan insyaAllah kita guna. Selain daripada untuk ke Gaza, Syria dan sebagainya, kita juga nak gunakan untuk petugas-petugas kita di Kajang sampai 23 hari bulan itu tuan. Jadi itulah sekian. Siapa-siapa yang boleh, yang ataupun yang nak berinfak boleh melaksanakan dan bertabung yang berada. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.